Okey, saya ada soalan untuk Atika dan Encik Maya Karin kita. Nak tanya lah. Macam tadi kita tahu isu adik Bella ni hangat diperkatakan sekarang dan kita kalau boleh tak nak isu ni sekadar jadi trending lah. Supaya kita tak nak isu ni sekadar jadi trending dan jadi macam amalan hanya untuk dapatkan konten. So kita tak nak, sebab kita tahu hashtag ni memang viral, tapi kita nak tindakan susulan yang lebih berhemah dan lebih sopan. Dan apa yang kita patut buat di sebalik hashtag ni tu, yang saya cakap tadi, di sebalik hashtag ni apa yang sebenarnya kita sebagai manusia dan rakyat di Malaysia ni patut buat sebenarnya, kan? So macam saya nak tanya, macam Tia Atika nak tanya macam, okey, macam kita dapat statement yang katakan penasihat mungkin tak tahu, dan ada isu yang mengatakan benda ni berlaku yang dia tak tahu, kan? So boleh ke sebagai seorang penasihat atau pengurus untuk tak tahu perkara-perkara seperti ini? Terima kasih banyak TK. Soalan yang menarik tetapi tetap juga akan menjurus kepada spesifik kes dan isu. Jadi saya cuma ingin memberikan feedback. Maksudnya setahu saya dan seingat saya, setiap daripada organisasi akan ada antara disiplinnya adalah untuk mengadakan mesyuarat. Mesyuarat yang diadakan tu adalah untuk mengemaskini status-status mereka yang di bawah tanggungan masing-masing. Dan saya fikir perkara tersebut pastinya berlaku dekat mana-mana organisasi dan rumah kebajikan mana-mana sekalipun. Dan untuk mengatakan bahagian tahu dan tidak tahu tu subjektif. Tapi dalam keadaan sekarang bila dia tengah hangat, jadi tidak sepatutnya entiti yang terlibat secara langsung untuk memberikan komentar kepada sesuatu yang tengah hangat juga. Maksudnya sebab tu kita susah untuk mendapatkan jawapan yang adil lah untuk kedua-dua belah pihak dalam keadaan yang hangat sekarang ni. Tapi kalau kata kita nak menggunakan ruang sekarang, hashtag Justice for Bella ni adalah akses kepada informasi dan mendidik masyarakat awam tentang bagaimana untuk menjaga kumpulan rentan ni. Macam tak semua orang ada kemahiran macam bengah. Saya mak ngah. Kalau short form jadi mengah lah. Okay. Betul. Betul. Kalau tak ada orang yang ada akses macam bengah, kelebihan dan privilege seperti bengah. Tapi saya ingin mengatakan yang kadang-kadang ada juga ramai yang waktu sekolah dulu, sekolah kebangsaan, sekolah menengah yang ada kelas khas kan, contoh, saya bagi contoh. Dan sekolah adalah tempat terbaik untuk bersosial oleh anak-anak. Sekolah adalah tempat pertama mereka belajar berkawan. Okay? Betul. Jadi sebab kalau kita kata kita nak Malaysia, kita nak suatu hari nanti Malaysia ini jadi sebuah negara yang mana rakyatnya adalah rakyat yang mesra, OKU adalah kena bermula dengan sekolah. Jadi kelas khas tu, okeylah kalau kita kata kelas khas tu diasingkan kerana mereka ada silibus dan pengajian yang berbeza, tapi kena gunakan ruang awam, public space, contohnya macam co-curriculum, contohnya macam kelab dan persatuan, contohnya macam kantin tempat dia orang makan untuk bersama-sama. Maksudnya mereka yang yang tidak ada keperluan khas dengan yang mereka yang ada keperluan khas, supaya anak-anak kita dekat sekolah boleh belajar untuk berkenalan antara satu sama lain. Dan bergaul dan terdedah. Terdedah, mendapat akses macam mana cara nak berasosiasi, nak bersosial macam mana, nak berkawan, maksudnya biarkan mereka belajar berkawan dulu dengan kawan-kawan yang ada keupayaan yang berlainan. Barulah kita tahu apa keperluan dia. Kita tak boleh expect rakyat Malaysia ataupun semua orang untuk faham apa keperluan semua orang, tak boleh. Sebab tak semua orang ada akses yang sama. Dan saya bagi satu cerita yang kelakar, bukanlah kelakar, maksudnya yang sedikit macam mana, lain sikit lah, bagaimana sebenarnya ada salah seorang daripada parents yang ada keperluan autistik. Jadi dihantar ke sekolah agama tahfiz. Sebabnya kita tanya kenapa kan, sebab dia tak boleh baca Al-Quran. Of course, sebab dyslexic dan autistik ni ada keperluan yang berbeza. Tak semua orang kena sebab dia kena rasuk hantu ke, ataupun sebab dia nakal ke, ataupun sebab dia
tiba-tiba hantar pergi Darul Shifa. Sebab apa? Sebab tak nak baca Al-Quran. Kita dah ajar berkali-kali tak reti baca Quran. Of course sebab dia ada keperluan dan pengajian yang berbeza. Betul. Al-Quran ni kena berbeza. Dyslexic pun ada keperluan berbeza. Jadi saya fikir bahagian begini, contoh macam Abim sekarang ni ada bagi Al-Quran Braille yang untuk orang buta untuk membaca Al-Quran. Jadi dia kena ada pendedahan, berterusan pendedahan dan kena bermula daripada sekolah. Dan bila kita kata tentang penasihat tadi tu, of course kita kata dan panel penasihat ni perlu terdiri daripada pakar. Dia bukan hanya aktivis tapi kena dalam akademik, kena tahu teori, kena dalam yang pakar dalam kesihatan. Kalau kita kata tadi ada banyak kekangan sebab bangunan yang tidak mesra OKU. Jadi kena ada pakar yang boleh menyediakan fasiliti-fasiliti macam tu. Panel penasihat tu kena terdiri daripada expert dalam pelbagai bidang. Jadi Yelah, dia tak mungkin boleh macam yelah kita tahu kan macam yelah orang suka kan dapat jawatan ni kan, penasihat, pengerusi kan. Betul. Orang suka dapat jawatan ni grand kan. Best dapat jawatan ni kan. So, tapi adakah jawatan ini yang kita dapat ini hanya sekadar pada nama ataupun kita betul-betul amanah dengan jawatan ini? So macam Atika, kita tahu kan macam kita belia, saya pun selalu aktif dengan belia. Kita pemimpin ni kita memang pegang. Maknanya yalah konsep pemimpin, konsep leader ni kita pegang. Imam kita ni maknanya dia ketua kan, sebagai dia ketua dia kita memang kalau boleh percaya dan kita ikut. So kalau contohlah pada pendapat Atika sendiri, kalau seorang pemimpin lah, ini general lah, maknanya kalau dia dalam organisasi ke, dalam program ke, dia ketua program ke, adakah peranan dia tu yang hanya sekadar pada nama ataupun pada kita cakap tanggungjawab yang dia dapat tu? Saya suka bergerak daripada peranan pemimpin di dalam rumah tu. Saya cuba suka untuk kembangkan sikit peranan pemimpin utama yang perlu menyediakan ekosistem yang kondusif untuk semua. Okay? Sebab kalau kita nak fix satu kepala dekat dalam rumah tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita berjaya untuk fix polisi, sistem yang dapat memastikan beratus ribu rumah yang ada dekat dalam Malaysia ni menyediakan sistem dasar yang lebih baik yang dapat membantu sejuta OKU dekat Malaysia adalah jauh lebih baik. Why? Kenapa kita nak fix kepada satu tempat je? Maksudnya macam sekarang ni, okey lah, kes sekarang ni kita katakan kes yang telah pun dibawa ke mahkamah. Dan kita nak siasatan berlaku dengan telus. Of course sebab kita nak pastikan semua orang ada akses kepada kebenaran. Apa sebenarnya yang berlaku. Semua orang ada hak untuk mendapatkan akses kepada kebenaran. Saya sokong benda tu. Tapi saya nak bergerak daripada isu, sentimen sekarang ni terhadap pemimpin satu rumah yang mana kita bersetuju. Okay, keluarkan senarai panel penasihat dan apa audit rumah tersebut. Berapa banyak yang masuk, berapa yang keluar. Siapa yang mendapatkan manfaat. Ya betul. Okay. Sebab kalau ikutkan maklumat yang saya dapat, ini maklumat ni ada di online lah. Ini saya baca saja maklumat ni apa yang kita dapat Ini daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada tahun 2019. Okey. 2019 untuk Pertubuhan Kebajikan Rumah Bonda Kuala Lumpur, pengerusi adalah Siti Bainon, timbalan pengerusi Syed Azmi. So jawatan dia lain kat sini. Maksudnya ini yang memegang jawatan yalah macam kita tahu ada yang memegang jawatan dan ada yang kalau ikutkan penasihat ni kadang-kadang penasihat ni dia hanya menasihatkan kan. So terpulang pada organisasi itu untuk terima atau tak nasihat dia. Tapi kalau sebagai pemegang amanah dalam organisasi itu sendiri, okey, kalau kita tak amanah itu macam mana pula? So saya nak ajukan soalan ni pada Dr. Nadia kejap sebab isu dia kat sini. Rumah ni tak didaftar dengan JKM. Itu statement JKM. JKM keluar statement rumah ni tak didaftar dan rumah itu disita. Okay, so macam mana kan? You organisasi kan? Adakah you tak tahu prosedur ni dan tapi isu dia kanak-kanak ni ada di situ. Macam mana doktor? Mengikut pengalaman doktor lah. Macam mana kita boleh macam mana nak kupas isu ni doktor? Itu kita boleh kupas banyak angle tu sebenarnya. Doktor kan cakap tadi penasihat 25%. Tapi sebab kalau TK yang cakap kan kita naik out sikit 30%.
Gurau je. Okay, sebenarnya pada saya macam ni lah. Bila seseorang tu dia nak buka rumah seperti rumah bonda tu, maksudnya dia mesti ada matlamat yang tertentu. Kita tak tahu Betul. matlamat ni, it can be anything. It can be business. Dia boleh jadi bukanlah untuk mendera, tetapi mungkin dia memang nak buat amal jariah. Ya, So betul. jadi motif tu sebenarnya tertakluk kepada individu dan tak ada siapa yang akan tahu melainkan Allah sahaja. Doktor, Okay? kadang-kadang Jadi apa yang kita nampak tu hanyalah kadang-kadang fasad. boleh jadi penunggang kan doktor kan? Apa dia? Hey, Kadang-kadang boleh jadi penunggang tu tak? Oh, banyak juga. Flow tu kan. Kan? Flow tu company ni kan. Yes. Tak baik. okay. Tak baik saya cakap Tak, macam tu. Jaga. saya Tapi itu adalah benda biasa. saya sebab berpengalaman. Ah. Saya juga pernah berpengalaman sedemikian. Okay doktor teruskan. Maaf menyampuk. Okay. Keadaan jadi itu. apa ni the owner tu lillahi ta'ala kita semua tak tahulah ya. Okay, Betul. tetapi nak kata kalau katakanlah dia tu tak tahu prosedur, nak kata penasihat dia Azmi kan. Azmi tu kalau saya tak silap is quite popular. Ya, saya Dan nampak Syed Azmi. Syed Azmi tu saya rasa saya pernah tengok dia on YouTube ke live ke, dia motivator rasanya kan. Saya Dia banyak followers cakap. dia. Saya followers dia. Saya minat Oh, ya ke? aktiviti dia. Dia sebab dia pada pendapat saya sebelum ni lah, maknanya sebab sekarang ni pun kita tak tahu kan. So saya pada saya banyak tengok dia punya ni memang berjaya lah. Dia banyak buat dengan gelandangan, banyak buat dengan belia. So aktiviti dia ni luas. Dan dia ni ikon dia ni. Ya. Tapi pada saya macam ni lah. Biasanya kalau ada pengusaha kalau ada sekolah yang ada penasihat dan juga pengusaha, bila kita nak jadi pengusaha sebenarnya kita bukanlah kita nak buka rumah tepi jalan. Benda ni bukanlah rumah dia, bukanlah rumah calang-calang kan. Betul? Rumah dia agak cantik juga. Maksudnya premis itu cantik. Okay, jadi nak kata dia tak tahu apa nak buat. Sekarang ni dia baru buat sekolah tu, dia baru buka sekolah tu 2019. Internet ada, Google ada. Kalau kita type aja dekat Google tu cara-cara untuk menubuhkan sekolah akan keluar lah terus semua benda. Betul tak? Ya. Okay. Jadi sekarang ni persoalannya pada saya, kenapa dia tak buat benda tu? Ya. Jangan cakap tak tahu. Kalau zaman macam kawan saya, ada seorang kawan saya ni, dia start dia punya sekolah tahun 1988, lain cerita. Ya. Dan dia boleh berdaftar dengan JKM. Masa saya rasa dia cakap a few years lepas tu dan dia dah start berdaftar. Dan dia adalah orang yang sangat ikut prosedur. Sekarang ni sekolah dia tu dah lebih daripada 25 tahun dah. Dan masih berdaftar dengan JKM dan dia boleh ikut semua prosedur. Okay, jadi sekarang ni pada saya, apa yang kita perlu persoalkan adalah kenapa dia tidak berdaftar. Ya. Okay, adakah ada benda yang dia tak nak buat? Adakah benda tu menyusahkan? Seperti yang saya cakap tadi, ada daripada percakapan saya dengan adalah beberapa orang pengusaha yang sekolahnya tidak berdaftar, dia cakap sebab susah. Nak kena pergi dapat permit di BKL lah. Di BKL ni bukan senang nak deal. Di BKL antara yang paling susah nak deal. Tak katalah dah berapa ribu orang nak minta permohonan daripada di BKL. Ya, betul. Okay? Nak kena ada layout. Setengah rumah bila kita beli rumah tu layout pun tak ada. Kita kena hire arkitek, kita kena hire arkitek untuk buat floor plan. Bukannya murah, itu dah 4-5 ribu. And then nak pergi ke bomba pula, dapat lesen bomba, dapat lesen KKM. Jadi sebenarnya proses tu akan mengambil masa yang sangat lama dan akan senang cerita leceh lah kan. Jadi kadang-kadang kita, macam saya cakap lah, mungkin dia tak nak buat benda tu mungkin sebab dia rasa leceh nak buat. Ataupun mungkin funds dah ada, dia nak buat dulu, lepas tu nantilah. Yelah, mungkin sikit lagi lah. Kita daftar kemudian lah. kita bersangka baik lah, mungkin PKP. So susah aktiviti nak bergerak juga mungkin. Tak juga sebab sekolah dia buka tahun 2019. 2019. Kita PKP Lama tahun juga. Kebiasaannya tak lama untuk dapatkan lesen tu.
kalau saya tak silap paling lama pun kita tunggulah 6 hingga 9 bulan. Okey, kenapa 6 hingga 9 bulan? Sebab nak tunggu bomba datang, nak dapatkan KKM, banyak benda kita kena tengok So kan. maknanya kat sini doktor, yang doktor nak cakap ni, kalau rumah tu dapat kebenaran, maknanya memang organisasi itu commit lah dengan akta tu. Ya, betul. Dan bila kita ni, kalau katakanlah kita ni pengusaha kan, kenapa kita nak daftarkan premis kita? Sebab kita adalah orang yang bertanggungjawab dan kita tak takut dengan apa yang kita nak buat. Okay? Bila kita cakap pasal kanak-kanak daripada umur 3 bulan sampailah tak kisah, umur biasanya 6 tahun lah kalau kat Malaysia kan. Ada setengah sekolah tu dia siap ambil budak transit lagi sampai umur 12 tahun. Okay, ada setengah sekolah tu dia ada dua-dua. Dia ada kanak-kanak normal, dia ada kanak-kanak istimewa. Jadi untuk kanak-kanak istimewa ni disediakan facilities tu. Jadi sebenarnya bila kita deal dengan budak-budak ni, tak kisahlah OKU ataupun normal, sebenarnya ada banyak sangat risk. Dan sebagai owner, kalau katakanlah kita tak risau, kita tak takut dan kita yakin yang kita buat ni kerana Allah Ta'ala, kita akan ikut prosedur yang betul. Ya, betul. Betul tak? Betul. Okey. Jadi itu mencerminkan diri kita. Dan Ya, mencerminkan kalau kita benda tu mencerminkan diri kita lah, betul lah. Kan, betul tak? ya, betul. Benar. Jadi bila kita sanggup melalui semua kesusahan tu, maksudnya kita akan jaga budak-budak tu sebaik boleh. Dan kita akan hire cikgu sebaik boleh. Dan kita sendiri akan jaga staff kita sebaik boleh. Kenapa kita nak bagi budak-budak makan nasi dengan kicap? Betul tak? Betul. Okey, kalau kita ada rasa, kalau kita seseorang yang ada rasa tanggungjawab terhadap diri kita, terhadap orang lain, sebab kita dah buka ni pusat jagaan ni, kita dah sanggup register, harungi semua masalah-masalah di BKL lah, semua benda ni. Jadi kita akan cuba yang terbaik untuk berikan yang terbaik untuk budak-budak. Betul. Okey. Betul. Jadi pokok pangkalnya sebenarnya adalah diri sendiri. Betul. Jadi soalan ni sebenarnya kita kena tanya kepada dua-dua orang tu. Kenapa dia tak daftar? Itu yang rakyat Malaysia tunggu sebenarnya. Itu yang rakyat Malaysia. Ya. Tapi yelah, Jangan salah. macam Ya. kita nak Pada tengok saya, keadaan yang yelah macam kita pun nak tahu kan, macam okey, kalau rumah ni tak berdaftar kan, bagaimana Bella boleh berada di situ? Dan ada statement yang menyatakan yang Bella tak pernah berada pun di situ. So ini statement yang bercanggah dengan apa yang ada dekat social media sekarang ni. Ada yang ada. ya, saya pun ada baca juga. Ya. Mungkin macam apa yang saya cakap ni akan menimbulkan sedikit kontroversi lah kan. Tetapi pada saya, lepas saya tengok video-video pasal Bella ni daripada JKM, daripada ada a few YouTubers kan. Mona, video daripada Ya, betul. Mona ya. Ya, betul. So jadi kalau kita tengok jalan cerita dia tu, mula-mula dia berada di pusat jagaan Tengku Bainun ya, di Negeri Sembilan. Ya, betul. Tak? Betul. Betul ya? Betul. Kemudian sebabkan umur dia 12 tahun, dia kena bawa ke mahkamah. Itu ialah perkara biasa sebab dia dah mencapai tahap umur remaja. Biasanya dalam pusat asuhan kanak-kanak ni, kita tak campurkan budak-budak yang remaja dengan di bawah umur. Walaupun remaja 13 tahun tu dia masih berada di bawah umur, tapi kita ada maksudnya had-had umur yang tertentu. Sebab tu kalau katakanlah kita pergi ke sekolah kan, sekolah taska lah katakan, tadika lah kan. Kalau kita pergi ke sekolah, budak baby umur 3 bulan dengan budak umur 4 tahun, kita tak samakan. Kenapa? Sebab ia akan mengundang kecederaan. Okay? Budak tak boleh berjalan, kita samakan dengan budak yang boleh berlari, akan menimbulkan kecederaan. Jadi siapa yang akan bertanggungjawab? Itu adalah cara kita untuk jalankan tanggungjawab kita untuk mengelak daripada sebarang kecederaan berlaku. Okay. Sama jugalah. Kalau budak-budak tadika ni, kalau cikgu, kalau katakanlah ada setengah sekolah tu dia boleh dia accept transit. Transit ni sampai umur budak 12 tahun. Kenapa sampai 12 tahun saja? Sebab selepas mereka masuk ke alam tingkatan 1 atau 13 tahun, dia dah kira remaja. Jadi dia tak boleh bersama dengan kanak-kanak 12 tahun ke bawah sebab pemikiran mereka berbeza. Benda yang dia bercakap pun berbeza, kata-kata berbeza, kelakuan berbeza. Jadi kita nak bukanlah nak menyelamatkan, tapi kita nak menghindarkan sekiranya ada masalah buli ataupun masalah-masalah sosial yang lain. So jadi kenapa Bella dibawa ke mahkamah? Pada pendapat saya sebab dia dah capai umur yang mana dia kena keluar daripada rumah tu supaya dia berada ditempatkan dengan kanak-kanak yang sama umur dengannya, iaitu kanak-kanak remaja. Cuma persoalan dia, bagaimana mahkamah boleh bagi kelulusan kepada
bonda untuk terima bela. Ya, Betul tak? betul. Itu adalah persoalan saya. Okey, siapa yang bersalah dekat sini? Takkanlah mahkamah dia tak buat due diligence. I'm very sure kalau mahkamah ni dia akan buat selagi ada due diligence. Due diligence tu maksudnya sama ada taska apa bonda ni berdaftar ataupun tidak. Ya. Itu adalah benda asas. Ya, Nombor dua, track record. Dia cakap pasal bonda ni ada track record yang baik, betul? betul. Dari segi apa? Kalau dia tak berdaftar, macam mana JKM boleh keluarkan statement yang dia ni ada track record yang bagus? Panas. Betul tak? Betul. Adakah, jadi for example, katakanlah kalau saya buka sekolah, saya tak berdaftar tapi saya cakap dekat semua orang, oh saya ada track record yang bagus. Kenapa? Sebab semua budak saya pandai membaca dari pada umur 6 tahun. Bukan-bukanlah. Semua budak-budak saya umur 3 tahun dah pandai membaca dah. Bagi dalam buku apa-apa. Okay? Tak pernah ada kes dera. Dia orang ni makan sedap-sedap hari-hari. Okay. Itu adalah anekdotal. Jadi bila anekdotal ni, adakah ianya mencerminkan apa? Adakah ianya valid data tu? Okay? Biasanya kalau dia cakap track record yang saya curious ni, bila dia cakap diorang ada track record yang bagus, track record daripada pihak mana? Lagi banyak soalan. Report tu di mana? Lagi banyak soalan daripada jawapan ni, macam mana ni? Tak, betul tak? Doktor. Pokoknya harus ditebang. Okey, macam Bengal kan. Kita macam ada statement macam mengatakan apa? Yalah. Istimewa ni, diorang ni ganas dan suka menyenderakan diri sendiri. Kan? Macam Bengal rasa statement tu tepat ke Bengal? Tak, saya nak tampar je sampai bagi statement tu. Yelah, orang tu tak pernah hidup dengan insan macam ni. Tak tahu, rasa macam fitnah tahu tak? Sebab adik Bengah tak macam tu. Jadi adik-adik Down syndrome tu pun Bengah panggil adik. Adik-adik Bengah yang lain tu pun tak akan macam tu. Budak Down syndrome tak ada senang nak cedera orang. Diorang tak ada masa diorang nak kacau orang. Diorang buat hal diorang dengan dunia diorang. Kadang kalau Bengah jumpa anak budak Down syndrome lain pun, diorang dengan dunia diorang. Walaupun diorang peramah, kalau kita nak high, bila diorang nak berjumpa dengan orang luar ni akan ambil masa. Diorang akan tengok orang tu macam mana. Tak ada diorang datang-datang nak ramah nak tu tampang orang tu, tak ada. Itu yang buatkan saya betul-betul tersentuh lah bila kita tahu kan macam Adik Lela ni, kita tahu macam mana sweetnya dia, kita dapat tengok gambar dia sebelum-sebelum ni. Kerana bila kita tengok keadaan dia yang macam tu Bengah tengok video-video yang sebelum-sebelum ni dia dia keluar dengan penjaga tu, siapa nama kakak tu lupalah, tapi dia naik satu kereta elok je. Ya betul, baju hijau tu kan. Ya saya tengok. Waktu time baju hijau tu elok je. Boleh sentuh-sentuh baby tu. Ya. Mana datang dia nak mencederakan orang. Ya, itu yang mencederakan dia lagi buat apa kan. Baru tu saya rasa memang emosi pula. Saya rasa bukan abang je. Saya yakin satu Malaysia, saya rasa yang mana tengok yang mana yalah kita ada orang yang tahu dan ada orang yang tak tahu apa yang jadi. Kita hanya tengok apa yang berlaku di sosial media. Macam saya cakap tadi kan, siasatan polis tu masih berlangsung. Kita yakin pada pihak PDRM dan pihak berwajib untuk menjalankan siasatan tu. Kita percaya pada orang dan kita percaya kepada sistem tu. Cuma macam tadi saya petik pada Cik Atika tadi, Maya Karim tadi kata kalau boleh nak kita ada akses untuk kepada masalah tu supaya kita boleh belajar. Pada hasil siasatan yang akan keluar nanti, sebab macam sebelum-sebelum ni kita tak tahu. Kes-kes yang sebelum ni apa yang jadi kita tak tahu. Bukan merujuk pada Adik Bella saja, banyak lagi kes-kes yang sebelum ni. Kes kecuaian tinggal dalam kereta, ini banyak. Kecuaian tinggal dalam kereta ni berapa banyak jadi. Pernah pun terjadi. Kecuaian tinggal dalam kereta sampai membawa kematian. Ini tak masuk kemalangan-kemalangan yang lain. Kita bukan cakap pasal isu dera saja kat sini. Di sebalik hashtag Justice for Bella ni. Kalau kita nak ikutkan hashtag adik-adik kita yang dah kembali ke rahmatullah ni, banyak. Tapi kita ambil benda yang paling ada sekarang ni supaya kita tak lupa benda-benda yang dah pernah berlaku. Kita tak nak benda ni berlaku lagi pada masa hadapan. Kita tak nak. Tak kisahlah dia OKU ke ataupun dia kanak-kanak biasa yang normal. So itu yang kita nak supaya lebih tulus lah. Dan kita tahu dan masyarakat ada supaya macam Dr. Nadia cakap tadi, kita ada ilmu.
ada ilmu untuk kita tahu kan. So ilmu ni lah yang kita akan pakai supaya kita boleh membantu lah pada masa depan lah. Itu yang saya rasa lah. Kan? So macam kita kalau ikutkan sampai 10.30 ni akan pukul 11 nanti. Fajar dekat sini ni kan. So, Bengah minta maaf, Bengah tak boleh lama. Itulah saya nak settlekan ni. So saya rasa boleh kita rumuskan lah. Saya minta Bengah start dululah. Rumuskan. Rumuskan apa pesanan ke, kalau apa-apa yang Bengah nak cakap ke, sampaikan ke daripada pihak Bengah. Yelah, mungkin ada dekat luar sana yang akan video ni dia ada adik. Dia ada adik, dia sedara. Kalau Bengah pas kat doktor boleh tak? Okey, Bengah nak beritahu Tak boleh lah, Bengah sebab cakap dulu. Okey, Bengah cerita pasal Bengah. Kalau kepada yang tak tahu, tercetusnya isu tentang penderaan kisah adik Bella ni, jadi ni bagi untuk pengetahuan umum. Sesiapa yang tak tahu tentang insan Down syndrome ni atau insan istimewa ni, boleh tengok kat hashtag Justice for Bella tu. Dekat situ banyak ilmu-ilmu perkongsian tu pada ramai orang selain pada Bengah juga. Dekat situ kita boleh tengok tentang isu yang berlaku. Kemudian Bengah berkongsi tentang kisah-kisah tentang insan istimewa ni pasal adik juga. Jadi kita sama-sama belajar. Bengah pun banyak belajar dekat ni Maya Karin The Vogue dengan Dr. Lina Avenger, Dr. Nadia Avenger. Banyak ilmu yang Bengah dapat. Sebab apa yang Bengah dapat sendiri, pengalaman sendiri dengan insan Down syndrome ni, insan istimewa ni, tak ada rasa macam banyak lagi kita nak kena tahu. Mungkin berita tu kata mencederakan diri tu, doktor betul ke diorang ni mencederakan orang? Pada Bengah tak lah. Sebab Bengah pun banyak berjumpa dengan insan-insan Down syndrome ni. Kalau yang dia nak mencederakan orang tu, wallahualam, sebab dia nak melindungi diri dia juga. Dah tak ada orang nak lindung dia. Aku geram betul lah. Dia macam tu doktor. Perasaan saya tu je lah. Kepada semua masyarakat alam cyber dan masyarakat luar sana yang nak belajar tentang sesuatu daripada live ni juga dan daripada Justice for Bella tu. Dari situ banyak yang kita boleh belajar. Dari satu peka. Tolonglah peka. Tolonglah peka. Kita jadi orang makcik bawang pun tak apa. Kita peka benda sesuatu yang patut kita betulkan. Ya, betul. Terima kasih Bangah. Terima kasih atas perkongsian tu. Okey, doktor. Macam mana doktor? Pesanan doktor ialah apa yang untuk future, untuk penonton akan tengok video ni kan? Okay, kes degil ni dekat Malaysia bukan benda yang baru dan dia sentiasa berulang. Okay, tak kisahlah di taska ke, tadika ke, rumah penjagaan ke, kanak-kanak OKU, kanak-kanak normal. Tapi apa yang saya nak meminta, saya nak mohon kepada pendengar-pendengar semua, siapa yang watch live ni nanti dan juga sekarang, macam Abang cakap lah, kita kena peka. Bukan peka dari segi kanak-kanak kanak-kanak OKU ni saja, tetapi sebagai ibu bapa penjaga, kita kena peka dengan dengan premis yang ataupun dengan pusat jagaan yang kita nak hantar anak-anak kita tu. Okey. Maksud saya kena peka ni, maksudnya kita kena ada ilmu sikit. Okey, bukan sikit lah, sebenarnya kena ada ilmu lah juga kan. Okay, kita kena tahu sebagai penjaga ibu bapa, kita kena tahu tempat tu berdaftar ke tak berdaftar ke. Okay, kalau berdaftar ataupun penting ke berdaftar tak berdaftar, penting. Okay, jangan kita suka ambil shortcut. Sebab saya sebagai parents pun kadang-kadang saya mungkin tak cukup duit kan. Tak cukup duit nak hantar anak ke sekolah yang mahal. Tapi kalau katakanlah tak mampu tu, kita ada banyak sangat sekolah kat Malaysia ni. Kita ada kemas, kita ada perpaduan, kita ada permata, kita ada terlalu banyak option. Jadi jangan pentingkan diri kita, jangan pentingkan kerja kita sahaja, kita kena pentingkan anak-anak kita. Alah. Bila benda best ni sangkut. Doktor. Doktor terang dah lah best. So, jadi best je. Okey, sambung doktor. Cepat. Jadi Sambung doktor.
Okay. So jadi bila kita, sebelum kita nak hantar anak-anak kita ni ke pusat-pusat penjagaan ni, tak kisah di mana saja, tolonglah ya, saya merayu, tolonglah pergilah tengok betul-betul. Tengok siapa owner dia, tengok siapa cikgu-cikgu dia, tengok makanan yang dia bagi tu. Janganlah pergi sekadar lepas letak phone call, saya nak pergi esok, boleh tak? Biasanya kalau owner ni, kalau kita cakap kita nak pergi esok ni, dia akan prepare yang terbaik lah kan, sebab dia nak dapat budak. Bila dapat budak, dapat duit. Betul. Okay. Jadi kita buatlah spot check sikit. Bukan spot check apa, kita cakap saya dah dekat depan sekolah ni. Sebab ramai parents yang saya tahu, saya selalu cakap dekat dia orang lah, pergilah sana. Apa yang call, pergi aja ke sekolah tu, tanya dia. Sebab waktu sekolah tu mesti ada cikgu, mesti ada pengusaha, ataupun mesti ada penyelia. Pergi. Bila kita pergi baru kita tahu, kita nampak, oh macam ni rupanya kelas dia macam ni. Minta izin untuk kita masuk ke setiap kelas yang ada. Masuk dalam toilet dia supaya kita nampak, oh sebab itu adalah tempat yang mana kita nak hantar anak kita. Bukannya sejam, bukan 2 jam, tetapi 1 hari. Okay, bercakap dengan tukang masak dia, itu yang saya buat. Saya bercakap dengan tukang masak dia, saya cakap dengan, kalau dia ada gardener, saya akan cakap dengan gardener dia sebelum saya hantar anak saya. Sebab apa? Sebab saya nak tahu yang mana anak saya ni akan berada di tempat yang betul, tempat yang selamat. Okay, so jadi ibu bapa saya mohon sangat-sangat, tak kisahlah kalau di rumah pengasuh sekalipun, bercakap dengan pengasuh tu, tengok rumah dia macam mana. Janganlah kita hantar anak, kalau boleh lah kan, kalau boleh, kalau berkemampuan, katakanlah satu rumah tu sampai ada 100 orang anak, kalau kita mampu untuk hantar ke tempat lain, kita hantarlah ke tempat lain. Kita kena pilih, kita kena be wise as well. Okay? Bukan untuk diri kita, untuk budak-budak tu. Baik. Terima kasih untuk perkongsian dan pesan itu. Memang dah clear lah, maknanya parent jangan takut dah lepas ni. Masuk je. Tak payah takut. Okey, ni kita Cik Atika, wakil daripada majlis belia. Yalah, ini mungkin kita nak cakap macam, mungkin ada belia-belia yang kat luar sana yang dia nak tahu kan, apa yang dia boleh buat. Dia tak nak supaya macam benda ni membuatkan diorang takut pula nak terlibat dengan aktiviti-aktiviti ni. Kita tak nak. So apa pesan Cik Atika? Terima kasih banyak. Saya fikir saya belajar banyak daripada Bengah dengan Doktor malam ni. Cumanya saya fikir ada 3 perkara, 3 poin utama yang saya nak tekankan. Yang pertama adalah hashtag Justice for Bella ni perlu nak di-pick up. Didakwa. Dia pula dia. Hashtag yang Ulang balik. Hashtag Justice for Bella ni adalah hashtag yang general. Dan sesiapa pun yang yakin dengan kemanusiaan takkan sanggup untuk lihat ada kanak-kanak orang OKU yang dalam keadaan tersebut. Jadi kalaupun kalian adalah pengusaha untuk perumahan, jangan defensif, tak perlu defensif. Maksudnya kalau yakin yang kita dalam kebenaran, pick up hashtag tu dan gunakan ruang ni untuk mendidik masyarakat yang lain. Yang kedua adalah pihak berwajib perlu menyediakan satu sistem yang untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan, contohnya seperti Special Task Force, jawatan kuasa khas untuk pergi jumpa mana lagi rumah kebajikan yang tidak didaftarkan di bawah JKM dan pujuk untuk daftar dan bantu untuk daftar. Yang ketiga adalah kepada masyarakat awam untuk sentiasa memastikan isu ni bukan hanya dibincangkan ketika dia panas. Waktu sejuk pun kena bincang juga. Waktu tak ada isu panas pun kena bincang juga. Sebab selama-lamanya akan ada OKU, selama-lamanya akan ada kumpulan rentan yang memerlukan perhatian kita. Jadi jangan gunakan waktu panas ni saja untuk berbincang. Saya nak cadangkan satu filem, siapa yang ada Netflix boleh tonton Atypical. Atypical ni membincangkan tentang remaja autistik daripada zaman sekolah sampailah dia habis belajar. Jadi setidaknya kita boleh membuka ruang dan tengok gunakan ruang di sekolah tadi tu yang kita cakapkan, dan seterusnya untuk movie dan filem drama dekat Malaysia ni pun perlu banyak pendedahan tentang bagaimana menguruskan kumpulan rentan seperti okey. So Allah, terima kasih banyak doktor dengan Bengah, saya belajar banyak malam ni. Bengah pun banyak belajar pada semua juga. Terima kasih berkongsi ilmu-ilmu hari ni, banyak yang kita belajar agak. Banyak kita berkongsi. Ya, terima kasih. Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih untuk semua
So saya terima nak kasih ucapkan semua. terima kasih pada panel dan saya harap video ni dapat manfaat dan dapat mencerahkan lagi perkara-perkara yang sama-sama supaya kita dapat ilmu dan supaya kita boleh prevent supaya benda ni tak berlaku lagi in future. Dan saya nak InsyaAllah. InsyaAllah. ni jugalah penonton-penonton kita jangan diam. Ya? Jangan sebabkan bila benda hashtag ni dah tak viral dan korang diam. Kita tak nak. Supaya kita nak berterusan yang mana nak memperjuangkan tentang isu adik Bella ni. Keep on going. Ramai kat luar sana yang tengah berusaha benda yang sama juga. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan hak untuk adik Bella. Okay, kita faham benda tu dan kita harap pihak kementerian dan JKM dapat yalah ambil pendapat-pendapat rakyat yang ada sekarang ni untuk memperhalusi dan mempermudahkan proses tu supaya perkara ni tidak berlaku lagi. Dan saya harap pihak menteri pun boleh consider baliklah jawatan-jawatan yang dipegang oleh pihak yang berkenaan itu di dalam kementerian untuk masyarakat kita sebab dia ni ikon, dia ni simbol. So adakah dia masih layak lagi untuk pegang jawatan itu atau tidak? Itu harus diperhalusi supaya dia tak mencemarkan jawatan itu sendiri pada orang lain. Itu saranan saya lah. So saya harap terima kasih pada semua, terima kasih pada yang menonton supaya Terima kasih menjemput Bengah juga. terima kasih Terima Abang. kasih terima kasih doktor, terima kasih Mai Karin. Baik kali. Yeah. So sebab apa saya nak ambil Atika. resmi sebab lepas ni saya akan continue lagi buat benda ni dan kita akan InsyaAllah. continue lagi buat sesi ni. Saya akan jemput peguam pula orang peguam dan aktivis untuk bercerita mengenai hal ini supaya kita balance. So itu tunggu pada episod yang akan datang. Terima kasih InsyaAllah. kepada semua panel, terima kasih banyak-banyak atas jasa budi baik anda. So kita doakan supaya perkara ini dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Shalom. InsyaAllah amin. Okay, Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.